Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa qarabatina wa ahlina ajma'in, khususan ila syekhina Syekh Haji Muhammad Amsa bin Ahmad Ansarullah wa Sayyidi Syekh Ayyub bin Yazid wa Syekh Haji Umar Zuhri wa ahli silsilati wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin lahuddin waj'alna minal 'arifin waj'alna min 'ibadikas salihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung hadis yang ke-7, muka surat 10, dari Abi Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, hadis yang ke-7 dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Ahib bin Abdu Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'i Al-Qurashi Az-Zahri radhiyallahu anhu, seorang daripada 10 orang yang diakui masuk syurga radhiyallahu anhum. Katanya, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatan. Macam hajjati dia tulis bagi bawah, bagi atas tu betul.
hajjatil wada'i. Ya'uduni ama hajjatil wada'i min waj'in istadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatul li atasaddiqu bisulasai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathuluthu ya Rasulullah qala athuluthu wathuluthu kathirun aw kabirun innaka antazara warathanaka aghniya'a khairun min an nadarahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ajirta 'alayha hatta ma taj'alu fi mar'atika. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zaddadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala aqabihim lakin al-ba'isa Sa'd bin Khawlata yarti lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Artinya, aku telah dilawati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu aku sakit keras dalam tahun Hajjatul Wida, yakni tahun haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penghabisan. Kataku, ya Rasulullah, sebagaimana yang Tuan lihat, sungguhnya penyakitku ini telah berat dan saya ada mempunyai harta tetapi tidak berubat, tetapi tidak berwaris selain seorang anak perempuanku. Dia tak ada anak, ada anak seorang ada, perempuan pula. Apakah saya akan bersedekah dengan 2/3 hartaku? Tidak. Yang jawab Nabi, tidak. Mana kata jangan. Jawab beliau, separuh ya Rasulullah. Tanya aku lagi. Tidak, jawab beliau. 1/3.
Ulasku sekali lagi. Beliau menjawab, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak ataupun besar. Sesungguhnya engkau lebih baik meninggalkan waris-warismu sebagai orang kaya daripada kau tinggalkan mereka bangsat, iaitu mengemis-ngemis kepada orang, dan kau tidak pernah sekali-kali membelanjakan sesuatu perbelanjaan untuk mencari keredaan Allah yang tidak diberi pahala kerananya. Jadi maknanya kau ni pun bukanlah sebagai orang, kau ni rajin buat ibadah, kau ahli yang mentaati perintah Allah, banyak dah pahala kau ni. Tengok ni Nabi iktiraf sahabat dia. Jadi harta kau banyak, jangan kau wakaf semua, jangan wakaf separuh. Paling tinggi 1/3. 2/3 kau tinggallah untuk ahli waris, supaya nanti ahli waris kamu itu tidak jadi orang yang membangsat. Membangsat ni apa ni? Berpindah randah sana sini, sana sini, sana sini. Pasal apa? Pasal tak ada harta, tak ada belanja. Silap-silap pula anak kamu nanti jadi pengemis. Ya, bawa tabuk, bawa tempurung, tak ada sana, tak ada sini. Ayah dulu apa ada harta banyak tapi dia wakaf habis semua. Tu Nabi larang. Nabi larang bagi orang yang banyak harta ni, jangan dia wakaf semua harta dia kalau dia ada anak, melainkan dia tak ada anak. Walaupun dia tak ada anak, dia tilik pula. Dia ada tak adik-beradik? Adik-beradik dia, si ibu sekandung dengan dia ada tak? Jangan diwakaf semua, bagi kepada mereka, supaya mereka tak hidup membangsat, ya, tidak hidup apa-apa kedana. Itu maksudnya. Jadi Nabi larang kita ni kalau ada harta, kita wasiat kepada anak-anak, ya, wakafkan lebih daripada 1/3. Bahkan Nabi kata 1/3 tu pun dah banyak dah. Kalau boleh kurang lagi, tu lagi bagus. Ni kisah seorang sahabat ni yang dia nak wakaf harta dia tu, kalau bolehnya dia nak wakaf semua. Tapi Nabi kata jangan. Lagipun kau ni pula banyak amal ibadah, kau bukan orang maksiat. Mana kata Nabi dah nampak orang ni kalau mati masuk syurga, tak kena hisap pun. Buat apa lagi dia nak derma-derma, dia nak wakaf-wakaf banyak-banyak, bagi tinggal ke ahli waris. Kurang-kurangnya sebanyak-banyaknya ialah 1/3. Jangan kurang lagi. 1/3 sahaja, jangan lebih lagi, ya. Jangan lebih ke 1/3 daripada harta kita kalau kita nak wakaf. Ini hadis ni. Hadis menerangkan jangan wakaf semua. Ya. Baik, ni perintah Nabi. Baik, habis. Hingga apa yang kamu berikan pada isterimu juga. Mana kata dia juga telah menunaikan tanggungjawab kepada isteri. Kemudian kataku lagi, ya Rasulullah, adakah saya ditinggalkan di belakang sahabat-sahabatku? Ni sebab aku bagi di rumah ni sikit sangat ni. Adakah nanti aku tinggal belakang banding dengan kawan-kawanku nanti dah pergi ke depan? Gimana? Pada mahsyar nanti. Beliau menjawab, sesungguhnya engkau tidak sekali-kali ditinggalkan. Kemudian kau beramal dengan satu amalan untuk mencari keredaan Allah, melainkan bertambah-tambahlah dengan itu pangkat dan ketinggianmu. Barangkali engkau tertinggal sehingga beroleh manfaat denganmu beberapa kaum dan beroleh kesusahan yang lainnya. Ya Allah, habiskanlah
untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan janganlah kamu kembalikan mereka ke tempat mereka datang dahulu. Tetapi saat Ibnu Khawlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belas terhadapnya, yakni amat kasih terhadapnya, kerana dia telah mati di Mekah. Mana terbelas di mana? Belas kasihan, amat kasihan kat dia, sebab dia tak sempat nak hijrah. Seperti mana kita kata dulu, ya, zaman Nabi dulu ni, bila sampai perintah hijrah, umat Islam pada hari itu terpecah tiga. Yang pertama, yang nak ikut Nabi, yang confident nak ikut Nabi. Yang kedua, yang nak ikut Nabi tapi tak mampu nak ikut. Yang nak ikut Nabi tapi tak mampu nak ikut, ada setengahnya sakit, ada setengahnya tak ada belanja. Maka dua ni tentulah yang terbaik. Dan yang satu lagi ni, iaitu satu kumpulan orang Islam juga, tapi hatinya berbolak-balik, sama ada nak ikut Nabi ataupun tak mau ikut Nabi. Yang seorang tadi ni nak ikut tapi tak mampu. Satu kaum ni. Yang satu kaum ni lagi pula berbolak-bolak, ikut ke tak mau, tapi berat kepada tak mau. Mereka tak mau ni lah yang dimurka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak mau dengan sengaja. Jadi hikmah, kata apa? Hikmah kita ni nak kembali kepada Allah, nak hijrah daripada kejahatan kepada kebaikan. Jangan kita pilih-pilih, hijrah keseluruhan. Udkhulu fi silmi kafah. Baik. Maksudnya hadis ini ada mengandungi dua tujuan, ada dua pengajaran kepada kita. Yang pertama, tidak boleh bersedekah atau berwasiat lebih dari sepertiga harta. Ni tuan-tuan boleh lihat ni kitab Faraid. Kitab Faraid yang kita baca dulu dah khatam dah kan. Buku pun dah ditulis. Cuba tengok bahagian-bahagian Ashabul Furud, orang-orang yang boleh menerima faraid daripada ahli waris yang meninggal. Jadi maknanya orang yang nak mati jangan berwasiat, nak wakaf hartanya, nak bersedekah hartanya lebih daripada 1/3, jangan. Yang Nabi larang. Yang kedua, ada bagusnya hidup lama di dalam dunia ini kalau mahu berbuat kebajikan, tapi mungkin juga merosakkan. Itu adalah bergantung juga kepada niat. Jadi kita ni bergantung kepada apa yang kita niat. Apa yang kita niat untuk melakukan sesuatu, bukan hanya berhijrah. Apa juga kerja kita, Allah pilih itu dengan niat. Niat itu datang dari mana? Niat itu datang daripada tingkatan mana kita duduk darjah makrifah dengan Allah. Niat itu datang daripada martabat kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah itu martabat alam malakut, alam malakut lah pahalanya. Kalau martabat alam mulki, alam mulki lah, dia punya pahala daripada niat serta amalan yang seseorang itu berbuat. Baik, habis. Tetapi mungkin juga merosakkan itu adalah bergantung juga kepada niat. Baik, habis. Jelas apa dia tulis dalam ni adalah jelas, tak perlulah kita nak urai dengan panjang lebar. Jadi niat tadi dalam kitab Alamat Kiamat tadi pun dia duk cerita dah. Berbetulan pula dengan kitab malam ni, dia nak cerita juga tentang
tentang hati kita, niat hati. Ya, niat hati. Jadi kalau tak betul niat, maka tak dapatlah ibadah tadi, pahala ibadah tadi. Boleh letih dan dahaga saja. Boleh letih, boleh buat kerja-kerja yang kita buat tapi tak ada ganjaran sebab salah niat. Menuntut ilmu kenapa? Buat ibadah kenapa? Ya. Contohnya orang buat haji. Orang buat haji, orang cukup suka buat haji daripada menderma. Kalau derma tu RM50 tu dah kira besar. Tapi kalau pergi umrah, ya, habis 5-6 ribu. Dengan kata nak simpan duit, tak payah simpan duit, dah banyak dah duit. Saya tak tahu pergi Mekah. Pergi Mekah habis tu 8 ribu, 10 ribu. Nana pergi sepasang 20 ribu habis. Balik tahun ni, tahun depan pergi lagi, tahun dulu pergi lagi. Dia suka pergi. Sebab apa? Sebab ada 3 sebab di sana. Yang pertama, seronok naik kapal terbang. Yang kedua, boleh berjalan makan angin. Yang ketiga, beribadah kepada Allah. Tapi kenapa beribadah yang ni yang dia minat? Beribadah derma kepada orang sakit, tak ada duit nak berubat, dia tak minat. Kenapa? Beribadah berderma kepada rumah anak yatim, sekolah anak yatim yang makan minum tak tentu cukup tak cukup, ya, ataupun dia derma pakaian kepada mereka, pakaian sampai rumah anak yatim kadang-kadang tu pakaian apa bandel yang orang mau beli nak pakai. Yang tu dia sedekah, tak ada tak ni. Kiaskanlah dengan apa juga, ya, yang kita nak buat tadi. Kadang-kadang ni tuan-tuan, bab haji dia minat, tapi kenapa nak buat sekolah ke, nak buat masjid ke, tu dia tak apa nak minat. Pergi Mekah dia minat, ibadah juga. Tu dia sebut tadi tu. Kadang-kadang kita ni nak buat ibadah, pilih benda yang serasi dengan jiwa kita. Yang tak serasi dengan jiwa, tak mau, tak minat. Inilah masalah yang berlaku di kalangan kita. Sebab apa? Sebab kita tak mengaji. Sebab tak mengaji tu jadi lagu tu. Ya. Baik, habis. Kita masuk hadis yang ke-8. Dari Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sukhri radhiyallahu anhu, katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tiada memandang tubuh kamu dan tidak kepada rupa-rupa kamu, tapi Allah memandang hati kamu. Maksudnya, bentuk tubuh, rupa dan gaya seseorang tidak perlu menjadi perhatian, tetapi lihatlah usahanya yang tumbuh dari kemahuan dan niatnya yang suci, murni. Maknanya Allah tidak memandang sejauh mana kita beribadah yang zahir. Itu kata Allah Ta'ala tak memandang kepada, ya, kepada surul, ya, sur, iaitu zahir kamu, ya, zahir ibadah kamu. Tapi Allah Ta'ala pandang sejauh mana makrifah kamu, ya, sejauh mana makrifah kamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kenal Allah tak? Kamu kenal Tuhan tak? Yang tu yang Allah Ta'ala tilik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Ya, itulah sebuah hadis yang lain yang lebih kurang serupa dengan hadis yang kita baca sebentar tadi. Baik. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bila kita nak menderma sebab kita ni duit banyak, harta banyak,
sama kita nak buat ibadah, kalau kita ni banyak duit, banyak harta, maka carilah ibadah yang berpanjangan pahalanya sampai kita mati pun ibadah pahala tu masih ada. Ya, jangan cari pahala yang mana pahala tu yang kita buat seorang. Macam kita pergi buat umrah, kita buat seorang. Kadang-kadang kita pergi tu dengan riak pun ada, ujub pun ada, sum'ah pun ada, takabur pun ada. Kau ke Mekah apa kali? 3 kali lah. Dia kata, pasal apa? Dia nak hina kawan tu. Dia apa kali lah? Dia 38 kali. Tak tahu. Pasal apa? Duit banyak. Anak berbangga-bangga pergi Mekah. Bertengok tuan-tuan orang pergi ke Mekah. Allah. Bila tengok dekat kedai kopi, macam-macam dia orang cerita. Aku kat sana, aku pergi sini, aku buat itu, buat ini. Nak cerita kata dia tu pergi ke Mekah. Inilah contohnya, ya, contoh yang Nabi nak cerita kepada kita ni, ya, tentang derma wakaf yang kita nak ulurkan tu. Biarlah derma ataupun wakaf yang pertamanya, yang tadi ni yang kita baca, jangan kita derma 1/3 daripada harta kita, lebih 1/3 daripada harta kita, kurang tu tak apa. Baik. Yang kedua, hendaklah tempat derma yang kita nak infakkan itu boleh menghasilkan, ya, ataupun boleh mendatangkan manfaatnya semasa kita duduk di alam barzakh nanti. Tuan-tuan buat masjid umpamanya, ya, buat masjid berapa juta? 20 juta. Jadi bila kita mati, pahala tu sentiasa masuk dalam kubur. Tu dia kata al-mayitu fil qabri kal ghariqi fil ma'i yantaziru man lahiqah. Mayat dalam kubur tu seperti mana orang lemas dalam air, sentiasa mengharapkan orang hidup menghubunginya. Maknanya duk kirimkan pahala-pahala ke dia. Tu dia. Jadi kita yang hidup ni, kirimkanlah pahala-pahala. Begitu juga kalau kita ni kaya, takut tak ada orang nak kirim, kita besok nak bawa apa? Kalau kita ni ada kereta, macam sahabat Nabi tadi ni, ya, kau wakafkan 1/3. Yang lagi 2/3 kau tinggalkan kepada ahli waris. Walaupun ahli waris tu jahat sekalipun, tak dadah sekalipun, jangan. Kita kata dia tu tidak dadah, tak payah bagi kat dia sekupang pun. Jangan. Bagi sama banyak, ikut faraid. Ya. Ikut faraid, tak kira dia dadah ke apa. Mudah-mudahan dengan sebab kita ikut hukum Allah tadi, ya, berubah dia daripada dadah tu kepada orang yang taat perintah Allah. Baik. Jangan kita kata kau tak dapat pasal kau ni solat pun tidak. Jangan. Walaupun dia tak solat, tapi dia adik-beradik kita, mati ayah kita, banyak hartanya, maka jangan wakaf semua. Kalau kita kaya sekalipun, ya, makruh. Wakaflah 1/3 ataupun lebih. Jangan kurang dari 1/3. Baik, jadi macam mana nak tu 1/3 ni? Kira sendirilah duit dia. Ya. Kira sendirilah. Begitu. Kita berhenti sekat dulu, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari ila akhirih, wallahu a'lam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.